السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur kepada Allah tuan-tuan, dalam keadaan suasana seperti sekarang kita masih diberi kekuatan untuk datang ke masjid, dan Allah beri kekuatan pada saya untuk datang memberi sedikit tazkirah dalam kitab Riyadhus Salihin jilid yang ketiga yang dicetak oleh Jakim, tuan-tuan ya. Bulan lepas tuan-tuan, tak silap kita pergi ke satu tajuk yang mana tajuk itu bab fadlur raja, kelebihan kita mengharapkan Allah. Zaman TKP, zaman banjir, zaman corona yang terbaru ni tuan-tuan, memang kita tak boleh lari daripada mengharapkan Allah. Jangan kita hebat rasa tak perlukan kepada Allah, jangan. Bab ini tuan-tuan yang baru ini sebab babul fadlur raja itu pendek saja. Sekarang ni kita sambungan dari bab itu ialah babul jam'i bainal khauf war raja. Bagaimana kita nak menghimpunkan sifat takut kita al-khauf kepada Allah dan ar-raja, dan mengharapkan sesuatu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Khauf dan raja. Imam Nawawi dalam huraian yang ringkas ini tuan-tuan, dia kata setiap manusia akan menemui mati. Ramai kawan-kawan kita dah meninggal tuan-tuan ya. Tak kisahlah caranya dia, Allah ambil dia sama sakit tua, wa imma melalui banjir baru-baru ini, kemudian belum habis pun melalui corona dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu bila Allah akan ambil kita untuk kita menemui kematian ini. Jadi Imam Nawawi dalam huraian ni kata sebelum menemui kematian, dia bagi tahu bahawa sebaik-baik bekalan untuk mati itu ialah memperbanyakkan amal soleh masa kita hidup di dunia ini. Tak kisahlah baru ni kita menolong orang banjir kan, itu amal soleh. Jangan mesti duduk di masjid aja kita dikatakan amal soleh, ataupun menolong orang-orang yang susah, memberi zakat ya. Itu sebagai amal soleh. Banyak sangat amal-amal soleh yang Allah nak berikan kepada kita untuk sebagai bekalan mati kita. Seterusnya yang kedua, kata Imam Nawawi, kita dikendaki sebelum mati ini mengharapkan pembalasan dari Allah. Itu yang kita raja. Apa yang Allah akan beri terpulang. Benda baik kita terima, tidak baik kita anggap sebagai untuk mentazkirahkan diri kita dalam kehidupan ini agar kita menjadi orang yang baik, agar kita menambahkan amalan yang baik sebelum Allah mengambil kita berjumpa dengannya. Imam Nawawi tuan-tuan menukilkan satu ayat suci Al-Quran Al-Imran 106 untuk membicarakan tajuk ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Sadaqallahul azim. Allah memberi ingatan bahawa hari kiamat yang padanya
ada muka, terlihat muka orang-orang yang menjadi putih berseri-seri. Moga-moga kita termasuk dalam kategori ini, tuan-tuan. Muka orang ini pada hari kiamat nanti cukup putih berseri-seri. Dan ada pula, kita tak mahu menjadi kumpulan yang kedua ini, muka orang-orang pada hari kiamat nanti menjadi hitam legam. Nauzubillah. Dalam memang Allah kurniakan kita kulit hitam, bertambah hitam lagi apabila pahala yang kita buat di dunia ini tak seberapa, bahkan dosa yang banyak dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Doalah, tuan-tuan. Harap, bab ini bab haraplah banyak-banyak kepada Allah supaya kita tidak termasuk dalam kategori kedua ini. Ketika kita masih hidup, tuan-tuan, memang Allah beri kita sihat, walaupun macam-macam penyakit ketika ini, tuan-tuan, ya. Lebih-lebih lagi selepas banjir ini, macam-macam. Jagalah diri kita, tuan-tuan, dan haraplah kepada Allah untuk menolong kita. Kadang-kadang kita sihat, kadang-kadang kita sakit, kan. Jadi semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia ini setakat usaha saja, tuan-tuan, tak lebih daripada itu. Ayat yang kedua yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam surah Infitar ayat 13 dan 14, tuan-tuan, ialah apa dia? Innal abrara lafi na'im, selalu kita dengar. Wa innal fujjara lafi jahim. Gunakan catatan para malaikat untuk menyatakan siapakah yang berbakti dan siapakah yang bersalah, kerana sesungguhnya yang taat akan beramal kebaikan yang banyak, di syurga akan diperolehi nikmat-nikmatnya nanti sebagai balasan. Sungguhnya orang yang bersalah akan ditempatkan di neraka yang apinya lafi jahim ini menjulang-julang, tuan-tuan. Kita tengok kebakaran, kan, melalui TV, melalui apa. Allah, kesiannya orang tu agak mati macam dipanggang, kita memanggang ikan. Tapi, tuan-tuan, hebatnya api neraka lebih dahsyat daripada kita lihat api yang Allah utuskan sedikit saja di muka bumi ini. Jadi ayat-ayat seperti ini, tuan-tuan, bukan nak menakut-nakutkan kita, tetapi sebelum kita melakukan perkara yang tidak baik, ingatlah bahawa janji Allah, abrar, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya, ketiga ini banyak ayat yang dipilih oleh Imam Nawawi, tuan-tuan. Satu daripadanya ialah surah Al-Qari'ah. Ini dia. Cukuplah, ingat 2 ayat, 3 ayat tadi memadai. Meringkaskan cerita, hadis yang pertama dalam bicarakan tajuk ini, tuan-tuan, ialah, kalau dalam kitab ini, hadis yang ke-70. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'inda Allahi minal uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad walau ya'lam al-kafir ma 'inda Allahi minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahad, atau kama qala rawahul Muslim. Tuan-tuan, hadis pertama dalam bicarakan tajuk bagaimana kita nak menghimpunkan sifat khauf, takut ini, dan sifat mengharap. Inilah SOP penghidupan kita sebagai orang Islam, tuan-tuan. Hadis dari Abu Hurairah ini, bahawa Rasulullah pernah bersabda, sekiranya mukmin tahu bagaimana keadaan siksaan Allah, niscaya tak ada seorang pun yang nak buat benda, tak ada seorang yang tak nak untuk mendapatkan syurganya. Mana, tuan-tuan, orang Islam seperti kita, yang orang mukmin seperti kita, kalau ingat siksaan Allah yang disebut innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim tadi, kita tak akan buat benda-benda yang mendatangkan dosa, tuan-tuan.
Sekiranya orang kafir tahu betapa besarnya rahmat Allah, nescaya tak ada seorang pun yang akan berputus asa dari rahmatnya. Begitu juga orang kafir, tuan-tuan. Kita di-maintain kekafirannya sebab dia tak kadang-kadang dia tak mau tanya kepada kita, kita pun tak sampaikan maklumat Islam kepada mereka. Jadi tuan-tuan, kita sampaikan pun belum dibuka dia punya hati mereka untuk Islam, buat ada aja kan, biasa gitu. Kalau tuan-tuan pernah bercakap Islam kepada bukan Islam, begitulah, ada je jawapan dia. Jadi tuan-tuan, orang mukmin, kita kena sentiasa ingat siksaan Allah. Jadi barulah kita tidak membuat benda yang tidak baik, bahkan kita akan dapat syurga. Kalau orang kafir pula, kita kena sampaikan Islam itu walaupun sedikit, dalam keadaan apa sekalipun. Hadis ini memberi pengajaran, tuan-tuan, bahawa orang Islam hendaklah sentiasa merasa takut terhadap siksaan Allah. Caranya dengan mengerjakan amal soleh semasa-masa hidup. Amal soleh yang dikerjakan sebagai yang menurut perintah Allah, bukannya hendak mendapatkan bukannya sahaja untuk mendapatkan pembalasan syurga, tetapi apa yang kita buat hendaklah apa yang ditentukan oleh Allah, di SOP-kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Islam. Begitu juga tuan-tuan, untuk mendapatkan rahmat Allah yang cukup luas ini tak mudah tuan-tuan kepada orang yang taat, sebaliknya amat berat bagi orang yang derhaka. Jadi hendaklah berusaha sungguh-sungguh dan banyak-banyak untuk mendapatkan rahmatnya. Rahmat hanya turun daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Hadis ini tuan-tuan, kalau kita lihat seperti itu, bahawa kita beruntung menjadi orang Islam sebab sentiasa mengejar kebaikan. Beruntung kita menjadi orang mukmin, tidak menjadi orang kafir. Tetapi dalam masa yang sama, sampaikan Islam kepada orang-orang yang bukan Islam. Jadi tuan-tuan, kita dah ada garis panduan hidup kita dalam menceritakan khauf kita kepada Allah dan takut kita kepada Allah. Harapan yang tinggi menggunung, yang tidak ada batasnya. Kita sentiasa minta Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Tidak ada pilihan yang ketiga, keempat, tuan-tuan. Ini saja supaya orang mukmin. Hadis yang seterusnya, tuan-tuan, ialah hadis ke-71 yang an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazah wa ihtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat ya wailaha aina tazhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai' illa al-insan walau sami'ahu la atau kama qala rawahul Bukhari. Dari saudara Abu Sa'id Al-Khudri ini memberitahu bahawa Rasulullah pernah bersabda, bila jenazah diletakkan dalam keranda, tuan-tuan ya, lalu diusung oleh orang lelaki di bahu mereka, jika orang itu soleh, jenazah itu akan berkata, kita tak dengarlah, jenazah itu akan berkata, cepatkanlah aku, maknanya segerakanlah untuk dibawa ke kebumian. Tetapi orang yang berlaku di sebaliknya, tuan-tuan, jika orang itu amal solehnya tak banyak, dosanya banyak, tuan-tuan, dia akan berkata, alangkah malangnya aku, kemanakah engkau semua akan membawa aku. Dia bela, tuan-tuan ya. Bila dia nak dibawa ke kubur, tahu dah tempat tu, tapi dia masih banyak 1000 persoalan. Kemana aku nak dibawa ni, sedangkan aku dah mati dah, contoh. Sebenarnya kita tak tahu, sebenarnya begitu. Pada ketika itu, tuan-tuan, dalam dua suasana ini, semua makhluk akan mendengar suaranya.
melainkan manusia. Allahu Akbar. Jadi Allah reservekan kepada manusia tu duk mendengar, tidak mendengar kata-kata ini. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita dengar Allahu Akbar, yang tukang pikul itu agak terpontang-panting tuan-tuan ya. Tukang pikul jenazah. Sekarang jenazah kurang dipikul lah. Pikul masa nak pergi ke ben jenazah, lepas tu bila sampai ke perkuburan, nak turun daripada ben jenazah ke tempat-tempat yang akan dikebumikan. Jadi very short time kita dipikul oleh orang sekarang. Jadi kita tak tahu tuan-tuan, masa dalam kereta yang dibawa oleh driver dan juga waris-waris dia itu, dia bercakap tapi kita tak dengar. Sebab kita kata Nabi, manusia tak dengar, semua makhluk dengar. Jadi kalau kita sekiranya mendengar tuan-tuan, niscaya pengsan kita, terperanjat kita dengan suara tersebut. Sebab tidak pernah berlaku sebelum ini. Itulah Nabi cukup sayang kepada kita, walaupun kita tak pernah dengar, tapi Nabi maklumkan dalam hadis yang sedang kita baca sekarang. Okey. Pengajaran hadis yang baru kita baca, hadis ke-71 ini tuan-tuan, ialah wanita makruh mengusung jenazah, lelaki saja yang dibenarkan. Jadi selagi masih ada orang lelaki, wanita tidak digalakkan untuk mengusung jenazah. Kecuali lah orang lelaki semua masa tu dah tak ada kan. Perempuan saja yang masih dihidupkan oleh Allah. Itu tidak ada pilihan. Orang mati yang beriman dan beramal soleh, dalam ulasan Imam Nawawi ini, akan dapat melihat kedudukannya di akhirat dan ingin disegerakan untuk dibawa ke perkuburan, ke permakaman, untuk segera mendapatkan balasan ke atas amal soleh itu. Itu kalau kita lihat tuan-tuan, pengalaman kita, saya dah 70 lebih, tuan-tuan pun ada yang umur macam saya ataupun 60-an. Apa yang kita lihat, kalau terlampau banyak jenazah yang kita uruskan, kita lihat, kita ziarahi, ada yang tersenyum, happy-nya digambarkan melalui memek muka dia. Inilah yang disebut amal solehnya banyak. Dia nak tengok apakah lepas ini di dalam perkuburan dan bagaimana kedudukan di akhirat, supaya dia dapat menikmati. Semoga kita termasuk dalam kategori ini tuan-tuan ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, orang kafir, orang Islam yang fasik, banyak dosa tuan-tuan, merasa takut bila mendengar berita-berita seperti ini, iaitu berita mengenai alam akhirat. Jadi tuan-tuan, kita bersyukur Allah datangkan reminder cukup banyak. Covid dibagi kat kita, banjir Allah beri kepada kita, dan kuman-kuman baru yang sedang mendatang, nauzubillah, supaya kita jangan terkena ini tuan-tuan. Sampai kita nak sebut pun payah kan. Nak pergi Mekah pun dah semalam diumumkan dalam warta berita oleh kerajaan, kita dah tak boleh pergi umrah lagi, sehingga benar-benar kuman yang terbaru yang cukup dahsyat ni, yang bila terkena tidak ada simptom ini, kita tahu-tahu akan ajalnya ditibakan. Jadi tuan-tuan, kita beruntung bila benda-benda ini datang pula tahun baru. Jadi peristiwa yang diwarisi oleh orang kafir, penjajah, apa peristiwa apa tuan-tuan? Countdown 10, 9, 8 sampai 0. Maka dilagukanlah lagu-lagu untuk mengingati tahun baru. Jadi tuan-tuan, beruntung kita bila Allah turunkan bala seperti ini. Allah adakan ulama-ulama yang mengingati pemerintah mendengar pula. Inilah tahun pertama kita hidup di dunia ini tidak ada countdown. Jadi tuan-tuan, semoga lepas ini benda-benda yang lain akan diterokai. Semua masjid
Countdown dia ialah dengan tahlil, baca yasin, tahmid. Allah bagi banyak pilihan tuan-tuan, bukan pilihan orang kafir yang berhimpun di padang-padang, yang berhimpun tak ada batas muhrim bukan muhrim, melani melalak buka aurat dan sebagainya. Dululah tuan-tuan masa saya kat Jais, pengalaman dah. Jadi kalau countdown ini berlaku tuan-tuan, tunggulah. Tunggu apa? Adalah baby-baby yang akan lahir dalam masa 9 bulan selepas countdown. Maka lebih yang lahir ini adalah hasil daripada kerja-kerja maksiat yang dilakukan oleh orang Islam. Jadi tuan-tuan, syukur pada Allah, saya memang mengikuti TV untuk melihat countdown ini adakah kita masih buat untuk melawan apa yang dikehendaki oleh Allah melalui reminder dan bala-bala yang kita terima sekarang. Jadi tuan-tuan, jagalah anak-anak kita dan diri kita dan keluarga kita dan jamaah karya kita supaya meneruskan benda yang baik yang telah dimulakan oleh pemerintah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-72. Hadis yang ke-72 ini ialah hadis terakhir dalam tajuk ini, ialah an Abi Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min siraqi na'lih wan naru mislu zalik, rawahul Bukhari atau kama qala. Hadis ini tuan-tuan pendek tapi maknanya mendalam tuan-tuan. Dari Ibnu Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syurga adalah lebih hampir kepada seseorang dari tali kasutnya. Kalau kita pakai kasut, kita rasa paling hampirlah kita dengan dia, sebab kita pakai, kita tunduk sikit, kita ikat, kan dekat hampir. Tetapi tuan-tuan, bagi orang yang tidak beramal, melakukan dosa yang banyak, dia kata tak ada countdown, dia susah hati pula, ini habis. Kalau mana ini bukan termasuk dalam kategori ahli syurga yang lebih hampir kepada seseorang daripada tali kasutnya. Dan neraka itu, kata Rasulullah, pun seperti itu juga. Jadi kalau ahli neraka, tali kasut ini macam neraka, hampir dengan dia. Jadi tuan-tuan, kita tak mahu yang ini berlaku dalam kehidupan kita yang masih berbaki ini. Apa yang kita mahukan ialah supaya kita terus menjadi ahli syurga. Allah dah bagi banjir, kita ingat. Allah dah bagi COVID, kita ingat bahawa ya Allah banyaknya dosa kita, walaupun kita tidak directly melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah. Kadang-kadang kita tuan-tuan, kita jaga, tapi kadang-kadang anak kita terlepas pandang pula, kan? Minta ampunlah pada Allah. Jangan argue yang bukan-bukan, justify yang bukan-bukan. Saya tak berdosa, saya ahli masjid ni, batu belah ni, tak ada ya. Dah tuan-tuan, kita tempiasnya dari kaum keluarga kita adalah di pundak bahu kita sendiri. Jadi tuan-tuan, untung kita dapat peluang membaca hadis-hadis seperti ini, semata-mata tidak lain dan tidak bukan sebagai reminder kepada kita semua. Pengajaran hadis yang terakhir dalam bab ini tuan-tuan ialah untuk mendapatkan syurga, kata Imam Nawawi, cukup mudah sekali. Kalau orang yang hatinya telah difokuskan kepada benda yang baik tuan-tuan, Allah nak jadikan dia ahli syurga. Imam Nawawi kata mudah sekali. Bagi siapa? Bagi orang yang membiasakan hidupnya dengan amalan-amalan soleh dan menghindarkan diri daripada benda-benda maksiat. Jadi tuan-tuan, amalan soleh ni jadikan darah daging kita. Bukannya maksiat itu sekali-sekali tak apa kot buat maksiat. Jangan sekali-sekali tuan-tuan.
Begitu juga amat mudah seseorang untuk masuk ke neraka, terutama bagi orang yang hidupnya hanya mengikut hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita minimizekan di dalam kehidupan kita ataupun buang langsung, delete terus. Tetapi amalan-amalan soleh lah yang menjadi budaya dalam kehidupan kita dan keluarga kita semua, dan seterusnya jamaah kita. Jadi tuan-tuan, saya fikir orang yang beriman jangan menganggap remeh kebajikan yang kecil bila kita lakukan, yang menyebabkan rahmat dari Allah, dan kejahatan-kejahatan kecil ini akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, 7 suku saya fikir cukup kot setakat tu. Jadi semoga Allah membimbing kita, memberi panduan kepada kita untuk terus menambahkan amal soleh dan mendelitkan benda-benda yang haram, dan Allah beri petunjuk kepada kita jalan yang benar, dan Allah tutupkan jalan-jalan yang mungkar. Dengan ini saya fikir cukup setakat itu. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung bulan harapan. Tajuknya ialah bab menangis kerana takutkan Allah dan rindu kepadanya. Jadi tuan-tuan, sepatutnya begitulah. Kita menangis atas dosa kita dan kerana kita takut kepada siksaannya, dan kita rindu kepadanya supaya kita dipandu ke jalan yang benar. Amal-amal soleh kita bertambah. Oleh itu tuan-tuan, marilah kita akhiri kuliah kita ini dengan baca tasbih kifarah. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.